Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu laylan fa haddathtuhu thumma qumtu lianqalib faqama ma'i liyaqlibani famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna asy-syaitana yajri min ibni adam majra ad-dam wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a aw kama qala muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat daripada seorang isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Kata dia, pada satu malam Nabi SAW beriktikaf di masjid. Ini isteri Nabi menceritakan. Kata dia, Nabi SAW pada satu malam tu Nabi tak tidur di rumah. Nabi iktikaf di masjid. Maka kata dia, oleh kerana malam tu malam giliang dia. Nabi ada ramai isteri. Malam tu giliang Nabi bermalam di rumah dia. Dan Nabi SAW beriktikaf di masjid. Kata dia, fa'ataituhu azuruhu laylan. Maka aku mendatangi Nabi. Aku ziarahi Nabi pada malam itu. Ditengok Nabi di masjid. Fahaddathtuh. Aku sembang-sembang sat dengan Nabi masa di masjid. Thumma qumtu li'anqalib. Lepas tu aku pun bangun nak balik ke rumah. Tuan faham cerita kan? Nabi SAW i'tikaf di masjid. Isteri dia pergi turun, pergi tengok Nabi duduk ada di masjid. Nabi duduk i'tikaf. Kemudian dia bersembang sikit dengan Nabi. Lepas tu dia kata tak apalah, dia dah nak balik dah. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi SAW bila isteri dia kata nak balik, maka dia ikut. Dia bangun, dia ikut sama-sama dengan isteri dia yang nak balik ni. Sama duk berjalan dengan isteri dia dalam gelap malam itu. Famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma. Tengah Nabi duk berjalan dengan isteri dia dalam kegelapan malam ni, tiba-tiba lalu dua orang laki-laki sahabat Ansar. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Bila depa nampak kelibat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu perempuan, depa pun buat-buat langkah cepat-cepat nak lari daripada situ. Begitu. Nabi SAW jalan keluar daripada masjid, berjalan sama dengan isteri dia. Pergi jerumuh, pergi terserempak dengan dua orang sahabat Ansar. Dalam malam tu, mereka nampak macam Nabi dengan satu perempuan. Mereka asra'a, dua-dua ni cepat, berjalan cepat, seolah-olah nak lari daripada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi bila tengok keadaan macam tu, Nabi kata ala rislikuma. Nabi kata jalan pelan-pelan sikit. Tak ada buat lagu terkejut nampak hantu nak lari lagu tu. Jangan buat kalut macam tu. Nabi kata jalan macam biasalah, jalan cepat-cepat. Innaha Safiyatu bintu Huyai. Nabi kata ni sebelah aku ni isteri aku, Safiyah bin Huyai. Nabi kata macam tu. Faqala, dua sahabat Ansar yang nampak Nabi lepas tu macam nak lari ni, bila dah Nabi kata macam tu, depa katakan Nabi, subhanallah ya Rasulullah. Depa kata maha suci Allah ya Rasulullah.
Maksudnya kami tidak berniat buruk macam tu. Bukan kami nak kata kamu ni duduk dengan mana-mana perempuan lain, dah. Bukan, kami tak ada niat macam tu. Tak ada niat nak kata Nabi ni pergi buat kerja tak elok dengan satu perempuan lain. Kami tak ada niat macam tu. Subhanallah, Maha Suci Allah, kami tak ada ingat macam tu. Nabi SAW kata, Inna syaitana yajri min ibni Adam majradan. Nabi kata, dah, bukan apa. Nabi kata, aku nak peringat apa. Sebab syaitan ni, tang mana ada darah, tang tu ada dia. Dalam badan kita ni ada darah. Tang mana ada darah, tang tu syaitan boleh duduk. Nabi kata, aku bukan buruk sangka dekat kamu, tapi aku takut kamu teringat tak elok dekat aku. Nabi kata macam tu. Wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikuma syarra. Nabi kata, sesungguhnya aku takut kok kalau syaitan tadi ni lempak sesuatu yang tidak baik di dalam diri kamu terhadap aku. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda yang macam ni berlaku dalam masyarakat. Dan tu dia ada nak abang ada kan. Benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Kan? Riuh lah, riuh. Bukan tak kenal, duk kenal lama dah, tapi bila dengar riuh lah. Bukan tak tahu, duk tahu lama dah, tapi bila dengar riuh lah. Maka dia mainlah macam-macam tanggapan yang bukan-bukan, buruk sangka, nak marah, bebat, tak pergi mengaji dah, muka dia pun tak mau tengok dah, dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tidak mampu nak menjelaskan semua benda secara detail kepada orang atas sebab-sebab tertentu. Tapi kalau sekiranya benda ni boleh difahami oleh orang, tidak jadi masalah. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut jelas. Malam yang menjadi masalah pun kita baca ayat ni. Kita baca ayat ni. Start kita baca ayat tu selalu. Allah kata, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kita start baca ayat tu langsung dah. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya jalan aku ni, jalan Islam ini jalan lurus. Fattabi'u, Tuhan kata ikut Islam, jangan ikut yang lain. Baca dah hak tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia habaq lagu tu, tak usah fikir hal lain dah. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini Islam ini jalan yang lurus. Fattabi'u, ikut Islam. Wa la tattabi'us subul, kamu jangan cuba nak ikut jalan-jalan lain. Kalau kamu ikut juga, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan berpecah, kamu akan sesat daripada jalan kebenaran, jalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak pergi ke mana? Kita duduk atas jalan Islam, kita tak pergi ke mana. Maka jangan gempang dengan benda-benda yang seumpama itu. Tolong abang-abang. Allah Subhanahu Wa Taala ingat kat kita banyak tentang benda-benda macam ni. Benda asalnya tidak ada apa-apa, kemudiannya menjadi fitnah. Kemudiannya ditokok tambah fitnah itu sehingga menjadi sesuatu yang cukup besar, yang akhirnya membawa kerugian kepada perjuangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hammazin masya'im binamin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qalam ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan kamu ikut, jangan kamu patuh hammazin, orang yang suka mengumpat, mencela, mereka-reka cerita. Yang mereka ini binamin, mereka-reka cerita dengan tujuan untuk mengadu domba, nak melaga-lagakan orang. Banyak ayat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala peringat kita tentang benda-benda macam ni. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Saya dah cerita di Masjid Seberang Jaya 2 malam lepas.
Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, kena. Satu orang manusia yang umur 9 tahun sudah hafaz 30 juzuk Quran. Bukan sahaja hafaz Quran, bahkan bila-bila masa, siang malam, tengah malam, pergi gerak dia boleh baca Quran. Dia boleh buat peluang apa ayat yang ada kaitan dengan hukum-hukum dalam Quran. Umur 9 tahun. 10 tahun sudah hafaz kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Dia hafal harfan bi harfin, word by word. Dia boleh hafal. Umur 15 tahun, pihak berkuasa Madinah mengisytiharkan Imam Syafi'i boleh mengeluarkan fatwa untuk diguna pakai oleh seluruh penduduk Madinah. Imam Syafi'i yang mempunyai rekod begitu punya cantik, ketika dia duduk di Yaman, dia difitnah. Imam Syafi'i yang mempunyai ilmu yang sehebat itu, yang menjaga diri sebegitu rupa, dia boleh difitnah. Orang fitnah dia sebagai pendokong Syiah. Dia ditangkap oleh Gubernur Yaman. Dia dipenjarakan. Tangan dan kaki dia dirantai dengan rantai besi. Dia dibawa daripada Yaman, dibawa untuk nak mengadap khalifah Bani Abbasiyah yang kelima pada masa itu, Harun Ar-Rashid. Dia dibawa daripada Yaman nak pergi ke Baghdad, nak jumpa Harun Ar-Rashid. 2 bulan perjalanan, berjalan kaki rendah padang pasir dalam keadaan tangan dan kakinya berantai. Bila sampai di depan Harun Ar-Rashid, luka bekas gari, bekas rantai tangan dan kaki ini dah jadi darah beku, kematu dah luka tu. 2 bulan dia dirantai dan dipaksa berjalan di tengah padang pasir yang kering kontang ni. Bila sampai di depan khalifah, depan Harun Ar-Rashid, dia masuk menghadap Harun Ar-Rashid tu, dia bagi salam, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa barakatuh." Dia kata. Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, terus kata dekat dia. Dia kata, "Wahai imam, kenapa kamu bagi salam tidak mengikut sunnah Rasul? Rasulullah ajak kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bagi salam, kamu tidak sebut warahmatullah. Kamu sebut Assalamualaika ya Amiral Mu'minin wabarakatuh. Kenapa kamu dropkan perkataan warahmatullah?" Jawab Imam Syafi'i. Dia kata, "Ya Amiral Mu'minin, aku tidak sebut warahmatullah kerana aku tahu di dalam hati kamu sudah ada rahmat Allah itu." Buktinya apabila aku bagi salam, Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin wa barakatuh, kamu jawab wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku tidak ucap rahmat dekat kamu pun, kamu ucap rahmat kepada aku. Sudah jelas kamu satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Dia kata. Dia khalifah. Maka biskut Mary lah Harun Ar-Rashid ni. Dia dengar macam tu, lembut sikit hati dia. Walhal sebelum Imam Syafi'i dibawa ke depan dia, sebelum tu dah beberapa orang dah ulama yang dipancung kerana gagal semasa soal siasat. Ulama-ulama yang dituduh Syiah bila mai depan Harun Ar-Rashid, bila dia kemukakan soalan-soalan, terperangkap, tak boleh nak jawab. Maka dijatuhkan hukum pancung di tepi tempat khalifah duduk. Dah berapa kepala dah ada di situ. Bila masuk Imam Asy-Syafi'i, dia cerdik. Dia tunjuk, dia lembut di depan khalifah ini. Dia bagi salam, dia angkat pula lagi khalifah ni. Dia kata, aku tidak sebut warahmatullah kerana aku tahu rahmat Allah sudah ada dalam hati kamu. Ini yang dikatakan siasah, tuan-tuan. Kita tak sepanjang masa kena nak cengeng, tegang macam tu. Ada masa kena kendak. Dia boleh pergi depan khalifah terus petegak dada dia. Dia kata, saya tak salah, orang tuduh saya dan sebagainya. Tapi dia tak buat macam tu. Dia masuk pergi dengan cara macam ni. Dia angkat dulu khalifah tu. Dia kata, kamu adalah satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Dan aku percaya rahmat yang Allah bagi kepada kamu, yang ada dalam hati kamu tu, akan menyebabkan aku selamat pada hari ini. Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, seronok sah. Dia kata, tak apa, jelaskan kepada aku tuduhan yang dikenakan kepada kamu. Aku difahamkan kamu pendokong Syiah.
Betulkah kamu pendukung Syiah? Jawab Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Dia kata Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau mai kepada kamu satu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu siasat habis-habisan berita itu. Antusibu qauman bijahalah, takut saat lagi kamu tuduh satu orang sedangkan kamu dalam keadaan jahil, tak tahu hakikat sebenar apa yang kamu tuduh itu. Keadaan sebenarnya macam mana boleh jadi lagu tu, apa sebab yang menyebabkan jadi perkara tu, kita tak tahu. Yang penting kita sagat dia dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Asy-Syafi'i kata, fatabayyanu, cek dulu berita ni, cerita ni boleh jadi macam mana. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak tuduh satu orang dalam keadaan kamu sebenar tak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dengan kerana tuduh melulu ini akhirnya kamu jadi orang yang sangat menyesal. Allah sebut begitu dalam Quran. Imam Syafi'i kata dekat Harun Ar-Rasyid. Kemudian dia kata, ya Amiral Mukminin, kalaulah sekiranya kerana aku kasih kepada Allah dan Rasul, oleh kerana aku kasih kepada Rasul dan keluarga Rasul, maka aku dianggap Syiah. Aku redha seluruh dunia kenai kata aku orang Syiah. Dia kata. Imam Asy-Syafi'i, mak dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah, ayah dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah. Dia daripada keturunan Rasulullah. Dia kata, kalau sekiranya aku yang memang berketurunan Rasulullah ni, kalau aku sayang kepada Rasulullah dan keluarga dia, kerana sayang aku kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi, maka aku dipanggil Syiah. Aku redha aku dipanggil Syiah, dia kata. Khalifah Harun Ar-Rasyid bila dengar macam tu, terus panggil dia. Dia kata, Imam, kamu duduk sebelah aku. Dia terlepas daripada hukuman yang sudah pun kena kepada orang-orang yang sebelum daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila dapat satu sumber berita, sahihkan dulu. Cari sumber yang kita boleh pakai. Andaian-andaian yang liar dan tidak menentu, jangan diterima pakai. Sahabat Ansar tadi mengandaikan Nabi berjalan dengan satu perempuan lain, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bagi tahu dekat Nabi, suruh Nabi tegur dia. Nabi kata, nanti saat jalan elok-elok, jangan dia buat jalan macam orang curiga dekat aku. Walaupun dia kata, subhanallah ya Rasulullah, kami tak ada ingat tak elok dekat kamu. Nabi kata, dah, cerita dia macam ni, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan, tang mana ada darah berjalan dalam badan manusia, di situ ada syaitan. Nabi kata, aku takut syaitan sudah campak satu ingatan buruk di dalam hati kamu terhadap aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam banyak hadis, Nabi mengingatkan tentang benda ini. Di antaranya hadis riwayat daripada Huzaifah bin Yaman, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yadkhulul jannah namman. Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang kerja membawa cerita-cerita tidak betul dengan tujuan untuk nak melaga-lagakan orang di dalam masyarakat. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi SAW pernah lalu lintas satu kawasan kubur. Bila sampai dekat kawasan kubur itu, Nabi kata, innahuma yu'adzaban. Nabi kata, sesungguhnya dua-dua orang yang ada dalam kubur ni sekarang ni tengah kena azab dengan Tuhan. Nabi SAW kata, wa ma yu'adzabani fi kabir. Depa ni dulu masa hidup atas dunia, depa menganggap benda hak depa buat tu benda kecil. Maka depa kata, wa ma yu'adzabani fi kabir. Depa ni, Nabi kata, depa sangka benda tu kecil, maka mereka buat benda tu. Kerana benda tu hari ni mereka kena azab.
Nabi kata bala innahu kabir. Benda hak depa ni dulu kata kecil, di sisi Allah besar. Nabi kata amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Nabi kata hak seorang ni lah ni tengah duk kena azab kubur. Dia ni atas dunia dulu jadi kerja, jalan sana sini bawa berita yang tidak benar, dan berita itu menimbulkan ketegangan dan melaga-lagakan di kalangan orang. Dia kata kecil. Dia kata aku pun dengar depa duk cerita. Hang tahu apa? Dah tapi depa cerita. Dia bawa cerita tu, yang cerita tu akhirnya menimbulkan satu suasana tidak tentera. Maka Nabi SAW kata dia duk anggap benda dia buat tu benda kecil. Dia duk anggap benda tu benda kecil. Allah Subhanahu Wa Taala kata bala innahu kabir. Sebenarnya itu besar. Yang seorang lagi pula fakana yastabri'u min baulih. Dia ni jenis bila pergi buang air, dia tak mau nak cuci bagi bersih, air kencing masih duk keluar lagi. Maka dia semayang, tiap-tiap kali semayang dalam keadaan masih ada najis kena pada diri dia. Semayang dia sia-sia sahaja kerana dia orang yang memikul najis. Kerana kecuaian dia dalam menjaga soal itu. Maka dia azab dalam kubur sekarang ini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah duduk kata dekat sahabat dia, Nabi kata ala unabbiukum bil'ud, ala unabbiukum mal'ad al-'adhu. Mau dah hampa aku nak bagi tahu dekat hampa tentang satu benda yang dikatakan al-'adhu. Alif lam ain dad ha, al-'adhu. Nabi kata hiya an-namimah. An-nadhu itu ialah an-namimah, iaitu dusta, bohong besar yang dibawa di dalam masyarakat. Dan Nabi kata al-qalatu bainan nas, dan dia adalah kata-kata yang tersebar di dalam masyarakat. Hadis itu juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak rujuk hadis-hadis ini boleh rujuk di dalam Riyadhus Salihin. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak jadikan kita orang yang was-was dengan benda yang tidak patut kita was-was. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan sesuatu yang bersih. Maka tidak ada sesuatu kekotoran di dalam dada kita, di dalam hati kita terhadap sesiapa yang tidak sepatutnya kita ingat begitu. Mudah-mudahan penjelasan yang tidak clear itu kan boleh meredakan. Kan tak boleh nak bagi lebih pada tu. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.